Selamat Syahdu saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, Grup 7 akan membentangkan topik demokrasi berparlimen di Malaysia. Sebelum capai kemerdekaan, Malaya diperintah berasingan oleh British iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat. Ketiga-tiga pentadbiran ini diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Perkenalan sistem ahli pilihan raya Pulau Pinang 1991 dan Kuala Lumpur 1992 adalah akibat desakan orang tempatan untuk terlibat dalam pentadbiran. Wakil dari parti yang menang menyertai Majlis Perundangan Persekutuan yang menyerupai Kabinet dan ini merupakan permulaan sistem pemerintahan demokrasi berbentuk barat dalam pentadbiran Malaya sehingga capai kemerdekaan 1997. Keanggotaan sistem ahli pada peringkat awal, rajah ini menunjukkan 8 orang ahli dan portfolio masing-masing. Konsep demokrasi. Istilah demokrasi berasal perkataan Greek iaitu demos dan kratos bermaksud pemerintahan, kerana konsep ini diasaskan oleh kerajaan Greek purba dan dikembangkan oleh kecendekiawan Greek seperti Socrates, Plato, Aristotle dan Pericles. Sebelum sistem pemerintahan demokrasi diamalkan, sistem monarki diamalkan di beberapa buah negara dan akibat sistem ini bersifat menindas, sistem demokrasi mula diamalkan sejak zaman Renaissance. Perkembangan teknologi pada abad ke-19 dan ke-20 yang mengubah corak politik, ekonomi dan sosial telah membentuk demokrasi corak moden yang beri ruang dan hak kepada rakyat untuk membuat keputusan. Amalan demokrasi berparlimen di Malaysia, konsep demokrasi yang diamalkan sejak kemerdekaan adalah sama dengan negara lain yang mengamalkan pemerintahan bercorak demokrasi yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemerintah negara melalui sistem pilihan raya yang dijalankan 5 tahun sekali. Pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang ahlinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen, kesemua wakil dipilih oleh rakyat dan menjalankan pemerintahan berpandukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Prinsip-prinsip utama adalah sistem parlimen, persamaan, pilihan raya, corak pemerintahan, kebebasan asasi, pemerintahan secara perwakilan dan pengiktirafan kebebasan minoriti. Struktur dan keanggotaan Parlimen. Parlimen pemegang kuasa perundangan Persekutuan Malaysia yang mengandungi Dewan Rakyat iaitu Dewan yang penting dalam menggubal rang undang-undang, Dewan Negara iaitu Dewan membahaskan dan meluluskan rang undang-undang, Yang di-Pertuan Agong yang memperkenankan rang undang-undang. Tugas Parlimen ialah membuat undang-undang yang dikuasa di seluruh negara. Peranan lain Parlimen ialah untuk meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan, menjadi forum pembincangan perkara berkaitan kepentingan rakyat. Seterusnya ialah Dewan Negara. Dewan Negara merupakan komponen kedua dalam Parlimen selepas Yang di-Pertuan Agong. Ahli Dewan Negara digelar senator dan tidak dipilih melalui sistem pilihan raya. 70 orang senator berkhidmat di Dewan Negara. Senator dipilih melalui 2 cara. Cara pertama ialah melalui lantikan Dewan Undangan Negeri iaitu mereka akan melantik 26 orang senator yang terdiri daripada 2 senator dari setiap negeri. Cara kedua ialah melalui lantikan YDPA iaitu 44 senator akan dipilih oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. 2 orang wakil Kuala Lumpur dan 1 wakil dari Putrajaya dan Labuan. Syarat-syarat menjadi senator pula ialah merupakan warga negara Malaysia, berumur 30 tahun atau lebih, sempurna akal dan tidak muflis. Senator boleh memegang jawatan untuk 3 tahun iaitu 1 penggal dan boleh dilantik selagi untuk penggal seterusnya. Senator juga dipilih daripada individu yang menyumbang khidmat cemerlang kepada negara melalui apa-apa bidang seperti kesenian, perubatan dan perdagangan. Senator juga boleh dipilih daripada mereka yang merupakan wakil kumpulan atau minoriti yang menjaga kepentingan kaum tersebut. Kedudukan senator tidak berubah dengan pembubaran parlimen. Akhir sekali, setiap ahli Dewan Negara perlu angkat sumpah di depan YDPA. Seterusnya kita akan bincangkan tentang Dewan Rakyat. Dewan Rakyat adalah berbeza dengan Dewan Negara, yang mana ahli Dewan Rakyat juga dikenali sebagai ahli parlimen dan mereka dilantik menerusi sistem pilihan raya. Dewan Rakyat ini diisi oleh 222 orang ahli parlimen dan terdiri daripada ahli parlimen dari pihak kerajaan dan juga dari pihak pembangkang. Untuk menjadi ahli parlimen, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, calon perlulah warga negara Malaysia. Kedua, berumur tidak kurang dari 21 tahun.
Ketiga, sempurna akal. Keempat, bukan seorang muflis. Dan kelima, tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. Dan sebelum memegang sebarang kerusi dalam parlimen, setiap ahli perlulah dan diwajibkan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ahli juga perlu bersumpah bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan mempertahankan perlembagaan. Dan apabila berlaku pembubaran parlimen, kedudukan Dewan Rakyat juga akan berubah. Parlimen bertindak mewakili kerajaan persekutuan untuk menggubal undang-undang persekutuan. Contohnya seperti pertahanan, pendidikan, kewangan, ekonomi dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat pula pada pilihan raya. Pilihan raya merupakan satu sistem demokrasi yang wujud dalam sesebuah negara bagi memilih wakil ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri melalui undi. Pelibatan rakyat sebagai pengundi adalah amat penting untuk menentukan kerajaan yang memerintah serta corak sistem. Rakyat menyuarakan kehendak melalui wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Undang-undang pilihan raya adalah sangat ketat dan hanya orang yang tertentu ataupun yang berdaftar boleh mengundi dan bertanding. Pilihan raya dibuat bagi memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, mengurus perbelanjaan dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat pada parti politik. Parti politik ialah kumpulan dalam negeri yang ahli-ahlinya bergabung untuk menerajui pemerintahan negara. Ia juga mempunyai sifat kepartian. Dalam sebuah negara demokrasi, parti politik merupakan satu elemen yang penting di mana kepelbagaian parti politik boleh memberi masyarakat peluang untuk memilih yang terbaik bagi mereka. Dalam sebuah negara demokrasi, contohnya Malaysia, terdapat pelbagai jenis parti yang terdiri daripada pemerintah, kerajaan, pembangkang dan juga bebas. Seterusnya, kita akan kaji dengan lebih dalam tentang ciri-ciri sistem pemerintahan yang dinyatakan tadi. Ciri pertama adalah sistem pemerintahan tersebut mempunyai seorang raja. Ciri ini boleh dilihat di dalam pemerintahan demokrasi, perlembagaan dan pemerintahan monarki. Ciri seterusnya adalah kuasa mutlak ketua negara ke atas rakyat yang boleh dilihat di dalam pemerintahan autokrasi, monarki dan diktator. Selain itu, terdapat juga ciri Presiden sebagai ketua negara. Ciri ini dapat dilihat dalam pemerintahan republik, berpresiden dan diktator. Di samping itu, terdapat juga ciri di mana pemerintahan tersebut tidak kekal atau hanya sementara. Ciri ini hanya dapat dilihat dalam pemerintahan tentera kerana ia hanya dilaksanakan semasa darurat. Terdapat juga ciri di mana rakyat memilih ketua negara. Dan ciri ini dapat dilihat dalam pemerintahan republik dan berpresiden. Manakala terdapat juga ciri di mana rakyat memilih parti perintah dan ciri ini hanya dapat dilihat di dalam pemerintahan demokrasi perlembagaan. Akhir sekali, terdapat ciri di mana pilihan raya dijalankan dalam pemerintahan tersebut. Ciri ini boleh dilihat di dalam pemerintahan demokrasi perlembagaan, republik dan berpresiden. Itu sahaja untuk perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.